Okay, so hi. So now kita pergi masuk kepada female reproductive cycle. So ada dua cycle under female reproductive cycle. The first one is the kita panggil dia ovarian cycle, and the second one uterine ataupun menstrual cycle. So untuk yang ovarian cycle, kalau lihat kat sini, okay. So ini apa yang berlaku, dia merujuk kepada development yang berlaku occurring in the ovary. Okay. Kalau sebelum ni kita dah discuss okay, the structure of the ovary, and then apa yang berlaku dalam ovary tu. So kalau lihat melibatkan the development, okay, development yang berlaku pada ovary, dan dia terbahagi kepada three main phases. Okay, so yang the first one kita panggil dia follicular phase. Okay, follicular phase. Kemudian yang kedua ovulation phase, dan yang ketiga adalah luteal phase. So kita bagikan kepada three main phases lah. Okay, so yang kalau lihat kat sini, untuk yang first ni follicular phase, okay, melibatkan the growing of the follicle tu sendiri kan, daripada primary follicle, secondary, okay, kemudian membentuk graffian lah, vesicular follicle pada graffian follicle lah, dan mature follicle. Kemudian berlakunya ovulation, the rupture of the that follicle, graffian follicle. Okay, itu fasa yang kedua lah, ovulation phase. Dan untuk luteal phase adalah fasa di mana the empty follicle turn to the corpus luteum, and then if no fertilization happen, corpus luteum akan degenerate. Okay, so ini semua adalah cycle di dalam ovary, apa yang berlaku dalam ovary. Okay, yang untuk menstrual cycle ataupun uterine cycle, so yang ini merujuk kepada the monthly sequence of event. Okay, prepare the uterus for the implantation of the embryo. Okay, apa yang berlaku dalam uterus ataupun endometrium ni, okay, untuk persediaan berlakunya penempelan kepada embryo lah. So ada three phases juga. Okay, the three main phases dia. So yang pertama panggil menstrual phase. Okay, so kalau lihat kat sini, starting pada hari yang pertama hingga hari yang kelima ini fasa menstrual lah. Okay, yang mana berlakunya bleeding kan. Okay, setiap bulan happen to the female. Okay, masuk pada hari ke-6 lah. Hingga kalau lihat kat sini antara hari ke-14. Okay, proliferative phase tu fasa yang kedua. Okay, so proliferative phase ni kalau lihat berlaku dinding endometrium tu dia mula menebal semula lah after berlakunya menstrual phase ni kan, dia mula increase, mula menebal. And then fasa yang ketiga kita panggil secretory phase. So kalau kat sini lihat semakin maknanya the proses thickening tu semakin dia continue the thickening of the endometrium, dan juga vascularization. Kalau lihat sel-sel darah ni semakin banyak lah, makin menebal. Okay, tu hari yang lebih kurang kat sini hari 15 hingga hari yang ke-28. Okay, sebelum dia kalau tak berlaku sebarang proses penempelan, no fertilization, no implantation of the embryo, so dia akan masuk semula dalam fasa yang pertama tadilah. Okay, balik semula kepada menstrual phase semula. Okay, menstrual phase. Okay, so kita lihat kat sini dia bleeding balik semula. Okay, so ini dua cycle untuk female reproductive cycle. Kita panggil female reproductive cycle, iaitu ovarian cycle, dan yang kedua uterine cycle ataupun menstrual cycle.
Okey, so kalian lihat dalam rajah ni so yang ini adalah ovarian cycle. Okay, the female reproductive cycle tadi ada dua kan. Dia panggil ovarian cycle. Apa yang berlaku? So kalian lihat kat sini ni apa yang berlaku dalam ovari lah kan. Okay, so yang kedua adalah menstrual cycle. So yang ini yang berlaku dalam endometrium. Okay, so kalian lihat ini setiap what happen for every month starting from day 0, okay, day 1 hinggalah cukup 28 hari. Okay, so the cycle tu dia akan repeat semula lah the cycle. So this is what happen to female for every month. Okay, so ada dua cycle, ovarian cycle and menstrual cycle. So hormon yang terlibat kat sini, yang the first one ini kita panggil, ini gonadotropin cycle. So ada dua gonadotropin hormon yang terlibat dalam the female reproductive cycle ni, iaitu FSH dan LH. Okay, sebelum ni pun saya dah sentuh, dah ceritakan kali tentang apa itu FSH dan juga LH. Okay, FSH adalah follicle stimulating hormone dan LH adalah luteinizing hormone. Okay, so dua ni kita panggil gonadotropin hormone. Okay, seterusnya ada lagi dua lagi hormon yang dipanggil sex hormone, iaitu estrogen dan progesteron, di mana setiap satu hormon ni ada dia punya function dia, dan ni pun sama juga kita dah discuss sebelum ni kan. Okey, hormon-hormon ni semua kalian lihat kesemua hormon ni lah yang akan mengawal mengawal this cycle, ovarian cycle dengan uterine cycle. Okay, so kalau gonadotropin hormon ni lebih kepada apa yang berlaku dalam ovari lah. Okay, contoh macam FSH, follicle stimulating hormone. Apa dia? Siapa ingat ingat FSH, dia punya function dia untuk apa tu? Untuk developing of the follicle kan. So itu berlaku dalam ovari. Okay, and then this follicle pula dia akan secrete hormone estrogen and progesterone. Okay, so banyak kepada hormon estrogen lah. This follicle akan secrete hormon estrogen, dan hormon estrogen ni pentingnya adalah lihat balik semula function of estrogen. So estrogen dengan progesterone pentingnya adalah untuk proses thickening of the endometrium. Okay, untuk proses penebalan dinding endometrium. Okay, so for the preparation lah sebelum berlakunya implantation of the embryo. Okay, dan the process ni, the cycle ni semua berkait apa yang berlaku dalam ovari, so dia relatekan sekali dengan apa yang berlaku dalam endometrium lah. Okay, dan dia starting from day 0, okay, hinggalah hari yang ke-28. Okay, so kalian lihat kat sini untuk menstrual cycle sendiri pun kalian lihat dibagikan banyak fasa kan. Okay, so hari ke-0 hingga lebih kurang hari ke-5 ataupun 6, ini yang kita panggil berlakunya proses bleeding kan, iaitu menstrual phase lah. Okay, so dah hujung ni pun sama juga, sekiranya tak berlaku implantation lah. Okay, no fertilization, tak ada fertilization, persenyawaan berlaku, so tak ada implantation of the embryo, so dia punya this cycle dia akan repeat semula. Okay, so setiap bulan. So kita lihat satu persatu dah. Kita start dengan ovarian cycle. Okay, so ovarian cycle ni refer to the development occurring in the ovary. So consists of three main phases. Okay, the first one is the follicular phase. Okay, second ovulation, and third luteal phase. Okay, so untuk yang follicular phase, kalau lihat starting from the day 0 lah ataupun day 1 sehinggalah
hari lebih kurang ini hari yang ke-12 lah. Okey. So yang ke-12 itu adalah follicular phase. Okey, follicular phase ni apa yang berlaku pada fasa ni adalah di mana several follicles in the ovary, kau lihat kat sini developing follicle. Okay, so several follicles in the ovary begin to develop. Okay, but only one yang akan mature to form the Graafian follicle. So this one adalah Graafian follicle lah. Yang mature ni dipanggil mature follicle ni apa dia? Kita panggil dia Graafian follicle. So this developing follicle ni dia akan rimbiskan, okay, dia akan secrete hormon estrogen. Okay, so kita nak kaitkan ni adalah sex hormone kan, estrogen ni sex hormone. So nak kaitkan dengan this one adalah gonadotropin hormone. Gonadotropin hormone ni ada dua, FSH dan juga LH. Okay, so bila follicle secrete the hormone estrogen, kalian lihat kat sini, okay, perbezaan antara FSH dan LH. Okay, so FSH ni berbanding dengan LH, FSH dia rendah, dia maintain okay, di bawah lah level dia. Dari segi level tu dia below than the LH. Okay, okay, why? Because estrogen ni yang akan keep the FSH level. Okay, dia akan inhibit lah further secretion of FSH. But dia akan stimulate okay, the secretion of LH. That's why kalau lihat LH ni, okay, sampai pada area mature follicle dia akan increase sharply kan. Okay, because of this hormone estrogen lah function dia akan inhibit further secretion of FSH. Sebab kita nak ada another follicle yang akan develop. Okay, so dia to make sure for yang follicle yang dah develop ni akan hanya ada satu saja yang akan mature. Okay, so yang lain-lain follicle yang belum develop tu nanti dulu dah, stop dulu senang cerita macam tu kan. Okay, so berlaku developing of the follicle and only one yang akan mature, itu kita panggil Graafian follicle. So hormon estrogen dirimbiskan daripada this follicle akan keep ataupun inhibit the further secretion of FSH, but dia akan stimulate the secretion of LH. Kenapa dia perlu stimulate LH? Hormon LH ni because bila LH ni increase sharp lihat pada hari lebih kurang hari ke-13 nak menghampiri hari ke-14. So di sinilah akan berlaku fasa yang kedua yang kita panggil ovulation phase. Ovulation adalah the rupture of the follicle, the Graafian follicle, okay, to releasekan the secondary oocyte. Okay, berlakunya the releasing of the secondary oocyte, okay, from the mature follicle, okay, from the ovary. Itu ovulation kan. Okay, so LH because of the LH lah, kita function at LH, that akan cause ovulation to take place. Okay. Okay, so itu berlaku pada hari yang lebih kurang 13 hingga hari yang ke-14. Okay, ovulation. Okay, seterusnya pada hari yang ke-15 sehinggalah hari yang ke-28 lah kat sini. Apa yang akan berlaku selepas dia riliskan the Graafian follicle, riliskan the secondary oocyte, the empty follicle tu akan turn to another corpus, okay, ataupun kita panggil corpus luteum lah. Okay, dia akan cause, okay, itu juga dimainkan oleh peranan LH, hormon LH juga. Dia akan causes the empty follicle to transform to corpus luteum, dan seterusnya this corpus luteum yang akan take over to release the hormone progesterone and estrogen. Okay, dan pada hari, kalian lihat pada hari 21 ni, okay, berlakunya degeneration lah, the corpus luteum tu akan degenerate. Why? Because
Ini berlaku sekiranya tak ada berlakunya fertilization. So corpus luteum akan degenerate, okay, dan menyebabkan hormon estrogen tu akan semakin berkurang, dan seterusnya apa yang akan berlaku? Kau lihat FSH punya level ni mula meningkat semula, kan? Okay, sebab nanti dia akan repeat semula the cycle ni pergi kepada fasa yang pertama, iaitu follicular phase. Okay, ini apa yang berlaku dalam ovari. Okay, so ini adalah gambar lah yang menunjukkan di mana secondary, ini adalah secondary oocyte, okay, yang release from the Graafian follicle kan. Okay, so this is the secondary oocyte lah, melalui proses ovulation, follicle erupts, okay, from the ovary. Okay, so cycle yang kedua dalam female reproductive cycle adalah uterine ataupun menstrual cycle, and this cycle ni dia merujuk kepada the changes yang berlaku that occur in the uterus. Okay, so dia ambil masa lebih kurang 28, okay, dia punya cycle dia 28 hari lah. So ini adalah the monthly sequence of event, okay, to prepare the uterus for the implantation of the embryo, okay, and the start of the cycle is taken to be the initial, okay, pada hari yang pertama ataupun 5 hari yang pertama ni, 5 hari the initial discharge of blood, okay, known as the menstruation, okay, lebih kurang 5 hari lah dia ambil masa okay. So untuk yang first day, kalau lihat first day of menstruation. So untuk first day ni first day menstruation. So ini masa berlakunya the bleeding, menstrual bleeding. So ni adalah hari yang pertama lah for this cycle lah, uterine cycle. Tadi saya kata human menstrual cycle ni lebih kurang 28 hari. So dia terbagi kepada 3 phases. Okay, so phase yang pertama, this one menstrual flow phase. Okay, menstrual flow phase ni berlakunya bleeding, okay, proses bleeding due to the shedding of most of the endometrial layer. Dinding endometrium tu luluh lah kita kata So ambil masa beberapa hari, lebih kurang 5 hari lah. Okay, ambil masa lebih kurang 5 hari gitu 5 hingga 7 hari. Okay, 5 hari. Okay, so ini phase yang pertama. Okay, so phase yang kedua adalah proliferative phase. Okay, di mana pada fasa ni kalau lihat dia thin. Okay, dia sebab tadi dah berlaku bleeding endometrium tu dah shading. So dinding endometrium tu kalau kawasan ni dia sedikit nipis lah the thin endometrium akan regenerate and thicken, akan mula menebal semula regenerate. So this one stimulated by estrogen. Okay, so pada this phase kalau lihat kita ambil daripada this area, okay, hingga sebelum hari yang ke-14 hari. Okay, so hormon kalau lihat kat sini estrogen kan meningkat tinggi kat sini. Okay, macam mana estrogen ni boleh increase, okay, dia punya level ni. Okay, dia berkait dengan apa yang berlaku dalam ovari dalam ovary cycle. Okay, berlakunya masa developing of the follicle. Developing follicle tu akan rimbiskan estrogen. Okay, so sehingga pada follicle, Graafian follicle, mature follicle, so maksudnya makin lama makin tinggilah estrogen yang dia akan dirimbiskan lah. Okay, so estrogen ni yang akan stimulate
yang akan menyebabkan berlaku proses penebalan. Okey, dia akan stimulate growth ataupun thickening and vascularization of the endometrium. Dia akan stimulate the growth and thickening. Stimulate growth ataupun stimulate the thickening. Dia yang akan, this estrogen yang akan stimulate the thickening of the endometrium ni. Okay, this estrogen. Okay, so estrogen ni daripada mana? Daripada the developing of the follicle kan. Okay, from the growing follicle. Okay, in ovary. So dia ambil lebih kurang akan lihat kat sini hari ke berapa ni, 4 hingga 13. Okay, lebih kurang 2 minggu lah kan. Okay, lebih kurang cerita 1 hingga 2 minggu so nak prepare uterus for embryo implantation. So ini adalah proses preparation lah, starting okay, daripada hari yang ke-6 okay, hingga hari yang ke-13 ni, di fasa ni adalah proses preparation okay, for the uterus for embryo implantation. Okay, start dia proses penebalan endometrium tu bermula okay, stimulate thickening of the endometrium okay, by the estrogen lah, okay, hormon estrogen ni okay. Kemudian hari yang ke-14, okay, 14 sehinggalah masuk ke hari lebih kurang ini 28 hari. Ini adalah kita panggil secretory phase. Okay, so the endometrium dia akan continue to thicken. Okay, dia akan continue to thicken. But now, kalau lihat hormon yang terlibat kat sini adalah progesterone. Okay, yang di line ni adalah progesterone. Dia increase kan. Okay, so this hormone ni, siapa yang releasekan this hormone? Okay, progesterone adalah daripada, ingat tak balik yang structure benda? Corpus luteum kan. Selepas berlakunya proses ovulation, the empty follicle tu akan turn to the corpus luteum. This corpus luteum yang akan release hormon progesterone, estrogen. Dan hormon progesterone ni penting untuk continue. Okay, kalau estrogen dia akan stimulate thickening of the endometrium, progesterone pula dia akan continue the thickening and vascularization of the endometrium. Okay, so artery akan enlarge. Okay, endometrial gland akan grow to secrete fluid rich in glycogen. Okay, so semua ni daripada, maknanya dia perlukan hormon estrogen, progesterone ni daripada corpus luteum in ovary. Okay, so lebih kurang 2 minggu lah juga. Okay, 2 minggu lah lebih kurang. So if no embryo implantation, okay, kalau kat sini berlakunya bleeding semula. If no embryo implantation, endometrium akan shed again. Dia akan luluh semula. Okay, yang berlakunya bleeding dan di cycle akan repeat semula lah untuk bulan yang berikutnya. Okay, so ini ringkasan lah the cycle for the menstrual ataupun uterine cycle. So the starting pada day 0 to day 5. So yang ini adalah pada fasa kita panggil menstrual phase kan. Menstrual phase, fasa yang pertama, ambil masa lebih kurang 5 hari. Menstruation occurs, uterine lining akan breakdown. Okay, seterusnya pada hari ke-5 hingga hari ke-14 ini adalah phase yang kedua iaitu kita panggil dia sebagai proliferative phase. Okay, so before ovulation, uterine lining akan start to thicken. Okay, thicken. So this one adalah stimulated by the hormone estrogen lah start to thicken, increase the blood supply. So dia akan increase the food and oxygen lah. So this one adalah preparation for process implantation of embryo after fertilized ovum lah. Okay, prepare for fertilized ovum. Okay, and then masuk hari ke-14 adalah di mana ovulation occurs.
Okay, so dia tak akan berlaku not occur during pregnancy. Dah tak ada lah. Ini kalau sebelum berlaku pregnancy akan berlaku ovulation. Okay, ovulation pada hari yang ke-14. So hari ke-14 dan seterusnya hingga 28 hari untuk balik semula dasar day 0 ni maksudnya akan start semula menstruation kalau tak ada fertilization. So day 14 to 28 ini adalah phase yang ketiga, iaitu secretory phase. Okay, secretory phase di mana uterine lining becomes very thick. Okay, so proses ini diteruskan oleh hormon progesterone di mana dia akan continue the thickening of the endometrium. So ini sama juga untuk proses preparation for the implantation of embryo. Okay, ready to receive fertilized ovum dan berlakunya implantation of embryo. But sekiranya fertilization itu dia depends kepada sama ada berlakunya fertilization ataupun tidak. Kalau berlakunya fertilization, okay, so apa yang berlaku? Okay, no menstruation occurs lah. Okay, fertilized. Okay, uterine lining will not break down. Okay, so the ovum akan meet the sperm in oviduct. But if fertilization tak berlaku, no. Okay, so the unfertilized ovum ni akan discharge through the vagina. Okay, tak ada berlaku bila tak ada berlaku proses fertilization, so maksudnya no implantation of the embryo. So itu menyebabkan uterine lining ni akan breakdown. Okay, so balik semula kepada day 0 lah. The cycle, the next cycle. So akan repeat the cycle ni, the 3 phases ni semula. Okay.